rezeki datang daripada Allah. Betul. Kerja kita memperbaiki amal. Best practice lah. Hasan amal. Jadi 3 perkara tu macam orang dengar, simple kot jaga mak ayah, solat kan. Tapi bagi Alisan, kita buat sungguh-sungguh. Itulah perkataan yang biasa disebut oleh Al-Ghazali. Apa-apa kerja kita nak buat mesti sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh itqan kan. Itqan. Mesti mula ada akhir dia. Dan proses mesti cantik. Agama mengajarkan niat betul, pelaksanaan pun kena betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada anda semua, kita kembali lagi dalam rancangan podcast Sit and Seek, diskusi bulat merenung hikmah. Itu dia kan. Kita dah masuk ke season yang kedua. Buat anda semua yang mungkin sebulan dah, selama bulan Januari tak keluar pun podcast kan. Kita berehat sekejap sebab kita nak comeback. Orang kata comeback stronger. Jadi kita dah pun ada di episod-episod, dah masuk ke tahun baru, dan kita dah pun ada dengarkan episod-episod yang sebelum-sebelum ini. Buat anda semua yang terlepas rancangan, jangan lupa untuk teruskan mendengar kami di platform digital. Kita ada di Spotify, di YouTube, di Facebook page setiap hari Rabu jam 1 tengah hari. Boleh tengok ulangan lah di digital platform. Jadi minggu ni untuk episod kali ni kita nak bawakan siapa? Saya bawakan seorang figura yang saya kata hebat di dalam bidang apa tahu? Bidang sukan. Bukan bidang sukan, bidang keusahawanan dulu. Usahawan dulu, lepas tu baru sukan. Sebab apa? Usahawan dulu, sebab apa? Sebab dia mengusahakan sesuatu tapi dalam bidang sukan. Itulah dia di sebelah saya, iaitulah Encik Alif. Kita punya eksekutif Hal Ehwal Corporate Al-Ihsan. Khabar Ustaz? Apa khabar Alif? Sihat. Terima kasih jemputan untuk kali pertama bersama podcast. Betul. Podcast TNC. Radio IKIM. IKIM FM. Itu dia kan. Kita nak kata siapalah yang tak kenal Al-Ihsan, apalah yang tak. Kita Al-Ihsan dekat merata-rata ada banyak sawangannya kan. Pergi tak pergi je. Kalau siapa yang minat sukan, memang pergilah. Tim sukan? Bersukan juga. Semua aktif tak aktif je. Okay, betul. Kan, aktif. Betul. Tapi kita bersukan. Jadi hari ni kita nak bawa topik tentang apa sebenarnya. Kita nak bawa satu kepada anda, kepada masyarakat semua, kepada anda semua yang mendengarkan kita pada hari ini, tentang kita nak kata tentang dunia bisnes. Sebelum ni kita bawakan panel-panel akademik, ilmuwan-ilmuwan yang membincangkan tentang perspektif yang berbeza. Tapi hari ini kita nak dengarkan bagaimana pula perspektif seorang pengusaha bisnes, pengusaha sebuah perniagaan, iaitulah Al-Ihsan itu sendiri. Kalau kita tengok sekarang ni ada orang yang bisnes, tapi kita tengok cara promotionnya mungkin sebagai orang Islam kita rasa macam memalukan ataupun menggadaikan maruah. Kadang-kadang ada kita tengok orang yang buat bisnes tapi dia terlalu mencari keuntungan kan, keuntungan berlebih-lebihan, sampai kan orang macam nak beli tapi memikirkan harga yang mahal sangat. Orang kata harga Yahudi lah sekarang ni kan. Kan sampai kan kecoh dia nak beli. Tengok je kan. Boleh tengok je. Jadi hari ni kita nak bawakan kepada anda semua, topik adalah tentang keuntungan atau keberkatan. Berkenaan dengan Al-Ihsan, kita tahu Al-Ihsan adalah sebuah syarikat yang menjual pakaian-pakaian sukan, yang menyediakan pakaian sukan yang semestinya yang syar'i lah. Betul tak Ustaz? InsyaAllah. Sebab kalau untuk pengetahuan anda semua, Al-Ihsan founded by Muslim. Jadi kita kena support produk Muslim sebenarnya kan. InsyaAllah. Jadi untuk minggu ni Ustaz, saya nak bertanyakanlah kepada Ustaz sebagai seorang pengusaha bisnes. Dan Al-Ihsan sendiri Ustaz sebagai eksekutif Hal Ehwal Corporate, apa sebenarnya elemen yang diterapkan dalam company Al-Ihsan, company yang besar saya kira, company Al-Ihsan itu sendiri Ustaz? Mungkin Ustaz boleh kongsikan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih kepada Zati. Sit and Seek podcast Radio IKIM. Pertamanya syukur Alhamdulillah buat pertama kali untuk sesi ni. Tajuk pun menarik. Untung dan berkat. Untung dan berkat. Jadi banyaklah elemen-elemen yang sepatutnya diberi perhatian kepada orang berniaga. Cuma saya mulakan dengan ni dulu. Ada satu hadis Nabi yang biasa kita dengar, bila mati anak Adam terputus segala amal kecuali 3 perkara: sedekah jariah,
ilmu yang bermanfaat, anak soleh yang mendoakan. Jadi hopefully sesi kita ni adalah sesi ilmu yang bermanfaat lah. InsyaAllah. Dan tahniahlah kepada podcast. Jadi di antara elemen lah yang sedang ataupun telah dan sedang kita buat dalam alisan ni, kita pendekkan dengan perkataan ihsan. I-H-S-A-N. Ihsan. Siapa boleh teka boleh bagi hadiah. Siapa boleh teka boleh letak kat ruangan komen. Jadi I ni adalah integrity. Dia ada makna dia. Akronim dia. I adalah integrity. H honesty. S service. A accountability. Dan N nurturing. Ni antara English ya? Kita nampak ihsan. Arab. Bak kata asalnya Arab asalnya Arab. Dia punya English di sebalik. Dan Arab pun kita faham kan. Maksudnya kita buat satu amalan tu seolah macam Tuhan nampak kita, ataupun kita nampak Allah Ta'ala. Jadi elemen ihsan ni kita terapkan kepada seluruh karyawan Alisan Sport. Alisan Sport ditubuhkan tahun 1993. So tahun ni umur dah 30 tahun. Betul, hampir 30. Kedai pun Alhamdulillah hampir 200. Wow. Yang terbaru insyaAllah Sabtu ni di Bestari Jaya. Kedai yang ke 190 lebih lah, hampir 200. Jadi soalan tadi tentang budaya tadilah ihsan. Ihsan tu kita beritahu pada staf ibu jabat di KL, di JB Office. Ihsan ni bermula di Johor. 1993 oleh Haji Ali Hassan bin Muhammad Hassan. Saya rasa pernah sekali dijemput. Betul. Jadi tuan-tuan perempuan boleh tengok balik lah siapa Haji Ali dan sebagainya. Dan ada elemen lain yang kita cuba terapkan kepada usahawan, terutama pada alisan lah. Mindset ataupun falsafah yang dibuat oleh Haji Ali Hassan, iaitu solat, sedekah, iwapa. Solat, sedekah, iwapa. Sebenarnya 3 benda ni adalah nasihat daripada almarhum Siti Mariam, mak kepada Haji Ali Hassan. Dia kata kalau nak berjaya, solat jangan tinggal, sedekah ibu bapa jangan tinggal, dan sedekah jangan tinggal. Jadi kalau saya pendek kan, ada 6 benda. Selain daripada ihsan tadi, 6 benda tu apa? Satu tadi datang pada hadis Nabi. Kami nak beritahu kepada semua orang, jangan besarkan lisan, besarkan apa yang Nabi SAW tinggalkan. Salah satu yang lisan cuba bawa ialah hadis tadi. 3 perkara kan. Sedekah jariah, ilmu bermanfaat, anak soleh yang mendoakan. 3. Datang pula dengan nasihat mak kita ataupun ibu kepada Haji Ali Hassan. Agama sebut orang dengar cakap mak bapak ni insya-Allah berjaya. Cuma je lah kata-kata mak kita ni tak sesuai kita. Betul. Kadang-kadang dah ada lesen motor kan. Mak kata jangan naik motor, peras kita, pisang. Tapi kalau dengar tu tanda anak yang baik. Jadi tadi 3 daripada hadis, 3 lagi datang pada solat, ibu bapa dan sedekah. Itu adalah antara elemen yang sentiasa saya dengan kawan CSR ini di seluruh negara beri tekanan. Bukan tekanan, penekanan. Perhatian kepada staf kita. Supaya benda ni dapat diamalkan, dibuatkan. Dan bila kita amalkan 3 perkara tu tadi, kita pun terfikir juga sebagai usahawan kan. Kita bukan belajar agama, bukannya pejabat agama, dan jadi kita fikir betul lah ustaz sebut rezeki datang daripada Allah. Betul. Kerja kita memperbaiki amal. Best practice lah, ahsan amal. Jadi 3 perkara tu macam orang dengar simple kot jaga mak ayah solat kan. Tapi bagi alisan kita buat sungguh-sungguh. Itulah perkataan yang biasa disebut oleh Haji Ali. Apa-apa kerja kita nak buat mesti sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh itqan kan. Itqan. Mesti mula ada akhir dia. Dan proses mesti cantik. Agama mengajarkan niat betul, pelaksanaan pun kena betul. Jadi itu antara elemen yang kita harap. Kita bukan nak kata alisan ni bagus. Saya risau nanti orang ingat alisan ni bagus. Tak. Kita berkongsi. Kalau ada benda tu baik, kita pun ambil inspirasi kan. Hikmah kan. Betul. Jadi orang meniaga, orang bukan meniaga je lah, orang bekerja kan. DJ, sambil-sambil kerja ada masa untuk rehat, ada masa untuk solat kan. Jadi maka teraturlah kehidupan kita tu. Jadi jadilah satu budaya yang baik. Budaya ni saya rasa rutin kot kehidupan kita kan. Tidur pukul apa, bangun pukul apa, buka kedai pukul apa, customer datang nak cakap apa. Betul. Jadi kalau elemen-elemen tu
banyak tu bagus, tapi yang penting macam Nabi sebut, saya hafal benda perkataan ni, maqalla waqafa khairun kasrah wa alha. Biar sedikit bermanfaat daripada banyak melalaikan. Jadi kita untuk ahli sana ada 6 tadi kan. Jadi kita ambil, kita buat hari-hari lah. Kita beritahu staff kalau ada gaji, belanja mak ayah tasut kan. Masa kerja, waktu solat datang, sembahyang. Apa lagi? Kalau ada rezeki lebih, sedekah pada orang. Kan? Tadi ahli sebut sedekah jariah. Jariah ni dia mengalir konsisten. Betul. Kita kena bijak lah. Apa yang saya faham, baru-baru ni kita bersembang dengan kawan-kawan CSR pertama mengaji Ali adalah resource kita sikit. Tapi kita yang sikit tu kita nak buat banyak. Sebab Nabi bersebut kan, Sabain wasitin, umur umat ini 60-70. So nanti kalau umur tak benda. Jadi kita kena ada apa-apa amalan yang baik kita ada tu, kita cuba grab, and then kita cuba banyakkan, multiple, dan kita cuba masuk ataupun serah kepada tempat yang terbaik lah. Contoh hari Jumaat, sedekah kan. Betul. Memang itu memang ada dalam, orang kata macam mana gerakkan, hari ni hari Jumaat je kita sedekah. Itu betul. Ada orang buat announcement ke? Yes. Oh, memang orang buat announcement. So benda ni saya pendekkan sebagai usahawan, amalan yang baik yang dibawa oleh Al-Ihsan atau Panjang Al-Ihsan di Experience Al-Ihsan ni saya fahami lah. Orang meniaga ni dia sekuntung. Satu. Betul. Kedua, dia tak suka rugi. Ya. Yang nombor 3 ni, saya tutup lah, kita sambung nanti. Yang ketiga tahu apa? Yang ketiga tahu apa kan? Saya pun nak tahu juga apa yang ketiga tu. Kalau tadi setuju, orang meniaga nak untung. Nak untung. Ya. Berarti mesti nak untung. Ya, saya mesti nak untung. Rugi? Tak berniaga pun nak untung juga. Yang ketiga tu. Yang ketiga. Kejap lagi sambung. InsyaAllah. Boleh. Itu macam tu dia landing dia kan. Okay. Tak apa, saya nak tanya juga kan. Kalau kita tengok tadi, Alif ada sebutkan ada elemen ni adalah 3 hadis Nabi tadi tu. Dan juga SIS, saya boleh singkatkan. Iwapul solat. Tapi kita nak tahu yang lagi 3 benda tu yang tadi yang Alif sebutkan tadi tu kan. Untung, rugi apa satu lagi tu? Anda semua mesti nak tahu kan. So kalau nak tahu, teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami di podcast CSC. Kita berehat seketika. Alhamdulillah, terima kasih buat anda semua yang masih setia bersama dengan saya Izzati Zakaria sebagai host anda di podcast CNC. Dan kita ada di sebelah saya Alif. Bukan Alif Sata, bukan Alif Aziz, bukan Alif 3, tapi Alif apa tu? Alif Bata. Alif Bata. Alif Al-Ihsan. Kita bersama dengan Alif Al-Ihsan. Kita punya eksekutif hal ehwal corporate syarikat Al-Ihsan, syarikat terkemuka yang mendirikan, yang menjual produk-produk sukan, yang menjual equipment untuk sukan lah untuk anda semua, dan pastinya yang syar'i je lah. Al-Ihsan ada tagline ke, Alif? Tagline macam kita podcast CSC merenung diskusi bulat merenung hikmah. Kalau Al-Ihsan sendiri ada tagline? Tagline kita bukanlah kita bagi tagline, panggil trademark. Dan biasa orang tahu kan, affordable price, comfortable places. English semua ya? Kita baca dalam vision mission kita kan. Kita jemaahlah kepada orang ramai. So Al-Ihsan ni sentiasa memperjuangkan barang yang original, harga berpatutan untuk rakyat Malaysia. Yes, orang kata harga marhain. Rahmah dan sebagainya lah. Harga rahmah kan. Itulah tadi bila saya dengar bila Alif sebutkan tadi akronim di sebalik Al-Ihsan tu, I integrity, H honesty, dan saya tu English rupanya kan. Siapa yang belajar tahu Ihsan tu kata pinjam daripada bahasa Arab sebenarnya kan. Dia banyak mati bilingual mati language lah apa semua tu kan. Baik. Okay, tadi untuk orang yang pertama tadi Alif tinggalkan kita dengan persoalan. Katanya seorang pengusaha ataupun seorang usahawan, pengusaha bisnes ni ada 3 benda yang dia ni kan. Pertama, dia nakkan untung. Yang kedua, tapi tak nak rugi. Yang ketiga, kan, mesti anda semua nak tahu apa yang ketiga tu Alif sebenarnya. Baik. So yang ketiga ni, ini yang saya dengan kawan-kawan belajar dengan Al-Ihsan, ialah penjimatan. Saya ingat apa dia tadi, berkah ke sama ke? Kan orang jual, contoh orang jual air kan, untung. Baru untung hari pertama, hari esok dah tak ada keuntungan tu. Dia handphone baru, kawan nafsu kan. Okey, dapat. Jadi bila kita jimat ni,
Kita tahu resource kita yang terhad tu nak pakai waktu bila. Itu dia antara benda yang kita sentiasa pesan lah kepada peniaga. Memang orang nak untung, memang orang tak nak rugi, jimat tu. Jimat tu kena pandai lah. So benda-benda macam ni kena diberi perhatian. Orang usahawan lah, dia sendiri yang mencari duit kan. Ya, betul. Dia takkan dia nak membazir macam tu je. Apatah lagi kalau dia nak membelanjakan tadi, mesti ada unsur keberkatan. Kita tajuk tadi kan. Keberkatan ni saya difahamkan adalah bertambahnya kebaikan tu bertambah lah. Jadi tuan-tuan yang mana meniaga, yang mana bekerja pun sama. Betul. Dia mesti nak untung, dia mesti tak nak rugi, dia minta dijimat. Jimat daripada keuntungan yang dia dapat. Dia tahu keuntungan yang dia dapat tu nak ke mana. Betul lagi penjimatan tu boleh meningkatkan takwa. Sedekah tadi, Masya Allah. mak ayah dia setiap bulan tukar kasut. Mak dia kat rumah pakai slipper je pun. Dan kita bagi kasut pada mak ayah kita ni bukan dia nak pakai, tanda ingatan. Dan dia ingat, dia doa untuk kita. Kan berkah hidup tu. Masya Allah. Baru untung dan berkah. Gitu. So 3 benda tadi tu adalah peniaga ni dia nak untung, tak nak rugi, tapi perlu juga penjimatan. Tapi mungkin adakah Alif rasa elemen yang ketiga tu, kalau elemen lah kita panggil macam apa, amalan yang ketiga tu masih jarang dilakukan ke ataupun dia bukan jarang, dia susah nak buat. Dia kan? Susah. Orang pakai phone baru, dia nak pakai. Dia telah. Orang pakai jam, dia nak pakai jam. Katanya itu tabiat pengusaha bisnes lah. Pengusaha dan siapa lah. Terutamanya anak muda yang ada pada hari ni kan. Dapat gaji kan. Kena pandai lah, kena pandai mengurus. Jadi kalau kita faham yang apa yang Lisan bawa tadi kan, ada 6 perkara tu, kita tahulah keuntungan tu nak bawa ke mana. Taklah kita menghabiskan ke tempat yang tak sepatutnya. Betul. So hopefully, contohlah tadi saya sebut tentang solat kan. Solat ni fitrah kita, kalau dalam alisan ni kita memang sebut dalam kita punya agreement kepada kaki tangan yang berada di ibu jabat, anda diwajibkan solat berjamaah dalam surah yang kita sediakan. Azan je, semua kena pergi. Yang nombor 2, kepada kaki tangan yang berada di semua kedai, anda diwajibkan solat ketika bekerja. Jadi kita nak kerja kita jadi ibadah. Betul. Kan, jadi berpahala lah. Orang beli kasut mahal-mahal kan, keuntungan dapat, gaji dapat, insentif dapat, pahala pun dapat. Solat tu jangan tinggal lah. Betul. Jadi kalau macam tak ada, saya takut bila Zati cuba, perkataan sekarang cuba cerakin kan. Apa yang kita buat 3 perkara tu. Jadi saya harap tuan-tuan yang dengar ni jangan salah faham dengan saya pula. Kita semua kita bukan yang terbaik. Jadi kalau apa yang baik pada kita ni, kalau tuan-tuan amal, korang-korang dapat pahala sikit kan. Jadi contoh macam tadi solat, saya dah beritahu tadi kan, kalau dalam company macam itulah. Di JB baik, di KL baik, di kedai-kedai pun sama. Kita buka kedai baru, terutama shop lot, memang kita dah sediakan satu ruang solat. Dan fitrah kita sebagai orang yang nak solat ni sebenarnya kita nak selesa, bersih dan sebagainya. Baik, itulah yang menjadi satu elemen dakwah, elemen penarik, atraktif kepada anak muda yang bekerja kita dengan kita. Budak-budak yang kerja dengan Lisan ni, kita punya minima adalah SPM. Anak muda. Dan dia nak cari pendapatan, dia nak pakai barang baru. Cuma dalam masa kita bagi mesej pada dia, kerja, semuanya jangan tinggal. Dia tanya saya, semuanya kat mana? Sudah apa tu? Kalau dia kata, saya kata, semuanya kat masjid. Melangkah ke masjid tuan-tuan. Satu perjuangan. Sampai ke masjid ada pula nasi free. Pula kan. Boleh ke situ. Dulu bagi pisang, sekarang nasi sekarang. Jadi kita sediakan, hopefully lah, bila adanya surau, menjadi satu daya tarikan pada dia untuk bekerja. Betul. Kalau yang lain-lain, contoh macam ibu apa ni, yang menarik dalam Lisan ialah saya difahamkan Siti Mariam, ibunda kepada Haji Ali Hassan, dulu pernah dilantik sebagai orang nombor 1 dalam Lisan. Saya sentiasa terinspirasi dengan kisah ini. Sebab Siti Mariam adalah orang kampung, orang biasa. Sebagai seorang anak yang baik, kalau kita bagi duit tu biasa. Ini lantik mak duduk, kaki mak dia duduk dalam Alisan, chairman of Alisan nombor 1. Jadi kita boleh faham keberkatan tu kita boleh cari, kita boleh fikirkan. Sebab tu sebut tadi, kita tak nak rugi, tak nak untung, nak jimat kan. Letak mak dalam company. Nombor 2, apa yang berlaku dalam Alisan ialah dulu kalau kita buka kedai Alisan, yang potong reben rasmi dalam mak dia. Mak dia. Sebab tu adik-adik sekalian belajar sungguh-sungguh. Masya Allah. Kesungguhan belajar ni bukan untuk kita. Semata-mata membagi kebahagiaan kan. Insya Allah. Jadi Alisan bermula 1993. Yelah mungkin tahun 90-an tu
ada tapi tak ramai lah orang bawa mak ayah pergi potong reben kan. Betul. Sekarang bukan mak dah nenek tok yang semua pergi potong reben tu. Saya nak beritahu cari jalan macam mana kita boleh membahagiakan mak ayah ni. Untuk Alisan itu pengalaman. Jadi bila berlaku benda tu Zati dan rakan sekalian, kita nampak miracle. Sebab tu jangan rusing dalam kepala otak kita kan. Rezeki ni bukan kerja kita. Kerja kita lah memperbaiki amal. Memperbaiki amal, insyaAllah. Kalau meniaga, orang komplain. Alisan meniaga sebab orang komplain. Orang komplain, Zati datang ke Alisan. Alisan dekat kedai ni tak ada kasut ni lah. Kita masuk kasut tu. Zati datang ada kasut tak? Jadi kita meniaga bukan shop sendiri. Memang ikut demand orang. Demand dan supply. Jadi benda tu kita kena bersedia dengan komplain. Customer is always right. Mungkin saya ubah sikit. Okay. Customer is not always right. But always important. Kalau saya kata, Aikim ni duduk dekat ni lah, duduk dekat Puchong. Berarti kita marah saya. Jadi cuba betulkan saya. Customer is not always right. But always minta Alif di kat sini langgar lah, Bukit Tungku lah kan. Jadi mesti dengar komplain tu. Barulah kita, sama juga dengan mak ayah tadi. Mak ayah kita komplain, kenapa kau tidur lambat? Tidur awal. Jaga kita. Sebab kita taat kepada mak ayah. Taat kepada mak ayah ni bukan saya suruh. Allah Ta'ala yang suruh kan. Dan benda ni prinsipal memang ada dalam agama kita. So mana-mana orang yang buat, kalau saya kata confirm jaya, bukan saya yang kata confirm. Cuma kejayaan tu lah. Kejayaan ni orang nampak kadang-kadang di dunia kan. Betul. Ataupun nampak mata wang banyak. Tak. Banyak kejayaan ni banyak kita sehat. Kan. Kita anak-anak besar dengan baik. Perjalanan, tak tahulah last sakit gigi bila tadi. Itulah lama dah sebenarnya. Anak yang baik. Anak yang baik ikut masuk gigi. Betul juga tu. Itu dia antara benda yang kita buat lah. Cuma sekali lagi saya harap apa yang saya cuba ketengahkan dalam sesi ini, masing-masing boleh fikirkan atas kemampuan kita. Betul. Ada di Kedah satu masjid tu dia sedekah duit shilling. Penuh ada shilling dia dengan shilling je. Kemampuan kita, Pak Tuan tak tengok kita ni bagi banyak sikit. Tuan tengok kita buat kita nak buat. Tak betul. Cuma masa kita buat tu kesungguhan. Orang yang ada RM100 sedekah dengan orang yang tak ada apa-apa, lain pahala dia. Betul. Jadi niat tu penting lah. At the first place, niat kena betul. Sebab tu bila berniaga untuk Alisan, fardu kifayah. Betul. Sebab tu fardu kifayah, sebab contoh saya pergi kat Pahang. Pahang kita buka kedai baru, ada pakcik tu beli kasut tau. Dia cakap dengan saya, Alif terima kasih ya. Kejut saya, kenapa pakcik terima kasih pada saya pula? Pakcik kan keluar duit. Bila Alisan buka kedai di Triang, luar bandar, Bera dan sebagainya, dulu saya kena beli kasut ke KL. Posting masa. Saya dengar, tak pernah aku terfikir benda ni. Jadi nampak air muka dia seronok, gembira. Keseronan itulah menjadi satu elemen yang sangat menarik kepada orang meniaga. Sebab yelah, orang kata meniaga ni untuk menyelesaikan masalah orang. Alhamdulillah kita, Nabi bersebut kan, kita dapat selesai. Kalau ada benda yang menghalang seseorang tu, kita mudahkan. InsyaAllah Tuhan akan mudahkan urusan kita. InsyaAllah kan. Kadang-kadang kita tak sedar, kita niat nak letak kat situ sebab kita macam nak buka cawangan kan. Betul. Tapi rupa-rupanya banyak sebenarnya kita membantu orang lain. Sebenarnya kita buka jalan lah untuk orang lain juga. Dan siapa sangka di luar bandar kan. Kadang-kadang dia fikir, luar bandar mungkin tak ramai sangat customer dia kan. Alisan pun tak sangka yang sampai 200 sekarang ni. Betul. Asalnya Alisan ni dibuka adalah untuk keluar daripada kehidupan yang susah. I see. Haji Ali ni datang daripada keluarga yang susah kan. Nak keluar daripada kehidupan susah. Itu je plan. Allah. Jadi kita macam nampak lah, macam bila dengar Alif cerita tadi kan, sebut Haji Ali, founder Alisan. Kita macam, saya pula rasa macam nak jumpa Haji Ali tu kan. Nak bertemu kan. Maksudnya di belakang kuatnya Haji Ali tu dan juga Alisan tu sendiri adalah kerana keberkatan seorang ibu kan. Bagi saya, Alisan sangat menekankan lah bab tu tadi. Saya bukan, betul lah apa yang Alif cakap tadi. Bukannya nak tunjuk kat Alisan ni baik. Tapi sebenarnya kita nak bawa Alisan tu sendiri datang sini sebab kita nak dengar macam mana Alisan ni boleh menjadi company yang orang kata besar, cawangan banyak dan kita kata maju. Masih lagi demanding sampai sekarang. Masih lagi bertahan. Orang masih lagi nak Alisan ni. Walaupun kita tengok sekarang ni dah banyak dah kan pusat-pusat sukan. Pusat-pusat sukan bukan maksud saya kedai sukan, ada Katlion lah sebagainya kan. Tapi Alisan ni masih lagi orang kata tetap
relevan. Orang mesti nak. Terima kasih rakyat Malaysia. Terima kasih rakyat Malaysia. Terima kasih rakyat Malaysia yang support. Dan kita kena support lah produk Muslim kan. Produk tempatan kita. Tadi kita dah dengar. Saya rasa bagi saya semua founder-founder dekat luar sana, tak banyak pun sikit boleh ambil inspirasi daripada apa yang diterapkan oleh Al-Ihsan tu sendiri. 3 hadis Nabi tadi tu. Lepas tu SIS kan. Sis. Sedekah. Ibu apa? Sedekah kepada ibu apa? Solat. Solat tu. Dan banyak juga soalan yang saya nak tanya sebenarnya. Antaranya adalah berkenaan dengan kalau kita tengok sekarang ni, ada orang kata ni, mungkin saya minta pandangan Alif sendiri lah kan. Alif dari sudut daripada peringkat management, orang kata pentadbiran di Al-Ihsan sendiri, mungkin boleh bagi pandangan tentang ada sahabat-sahabat kita yang bekerja di sebuah company, mungkin company yang orang kata non-Muslim kan, sampai kan ada yang macam kena curi-curi solat kan, kadang-kadang tempat solat pun tak ada, kena keluar daripada bangunan tu nak solat. Kalau ada pun tempat solat, mungkin tak kondusif, tak macam tak selesa, campur lagi perempuan, sejadah pun macam tu lah kan. Itu. Tapi kita nak dengar jawapan Alif tu sendiri selepas ini. Kepada anda semua, jangan ke mana-mana. Kita akan dengarkan lagi kisah-kisah inspirasi, kisah-kisah yang memberi, kita kata 1001 makna. Maknalah untuk, dan lagi untuk kepada semua pengusaha usahawan di luar sana. Kembali lagi selepas ini di podcast CNC. Alhamdulillah, kita dah pun kembali ke round yang ketiga podcast CNC kita. Di sebelah saya orang hebat daripada Al-Ihsan, syarikat terkemuka yang menjual produk-produk sukan kan kepada anda semua. Iaitulah kita ada Alif di sebelah saya. Alif Al-Ihsan ni. Boleh tu ke? Alif Al-Ihsan, bukan Alif Sata ya. Okey. Tadi kita dah dengar Alif kongsi berkenaan dengan praktis ataupun amalan yang biasa dibuat dekat Al-Ihsan itu sendiri. Lepas tu bagaimana dengan kehadiran seorang ibu kan, almarhum ibu kepada pengasas iaitu Haji Ali sendiri, almarhumah namanya Siti Mariam kan, yang dilibatkan sekali dalam company. Lepas tu apa yang dilakukan oleh almarhum Siti Mariam, ibu kepada Haji Ali, inilah yang diteruskan oleh Haji Adi sampai sekarang. Dan itulah kita kata pertama berkat sebab dia bawa ibu kan. Ibu ni selagi mana ada doa ibu kat dunia ni, kita tak perlu risau apa dah dalam dunia ni kan. Betul tak? Lepas tu bila diteruskan, itulah nak katanya Allah bagi rezeki yang melimpah ruah kepada Al-Ihsan tu sendiri. Tadi saya tanyakan soalan kepada Alif, macam mana pula kan kalau atas kapasiti orang, saudara-saudara kita kat luar sana yang mungkin bekerja dengan non-Muslim, terpaksa curi-curi solat, macam mana tu? Alif rasa macam mana? Pertamanya sebagai orang Islam, kita meyakini solat tu adalah wajib. Ya, betul. Kan? Dan kita kena sentiasa ingat apa benda yang kita buat ni semuanya mesti bernilai ibadah. Ya. Main bola baik, bekerja baik kan. Jadi yang curi-curi tu, kalau itulah ruang lingkup yang dia boleh buat, curilah. 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 Cuma curi dalam keadaan yang betul lah. Contohnya curi semayang tu waktu rehat. Waktu rehat. Kan, mungkin contoh rehat pukul 1 sampai pukul 2. And then dia makan. And then dia susah masa dia lah nak solat. Mesej saya lah, solat tu jangan tinggal. Dan kita yakin orang yang semayang ni Tuhan akan bantu. Betul. Tuhan akan beri jalan. Dan orang yang solat ni adalah orang yang Tuhan jaga akhlaknya. InsyaAllah. Dia akan jadi orang pekerja yang baik. Ini masalah kita ialah bila kita solat, kita mengambil masa. Jadi itu mendatangkan perspektif yang negatif. Jadi susahlah kita nak nego mungkin dengan kita punya bos kan. Yang tadi sebut non-Muslim sebagainya. Dan Nabi pun berdakwah, banyak sirah mengatakan lamanya orang masuk Islam sebab akhlak Nabi tu. Jadi orang yang sembahyang, orang yang memang betul-betul nak sembahyang ni, masa kerja ni insya-Allah Tuhan beri jalan. Walaupun mula dengan curi, sepatutnya curilah kan. Jadi sebab itu hak pekerja kan. Mungkin hak dia mungkin waktu ni lah 1 sampai 2 1 sampai 2. Ada juga saya pernah dengar dulu nak sembahyang asar tak boleh sebab waktu kerja. Ya, betul. Pukul 5 baru boleh sembahyang asar. Kalau itulah ruang yang ada,
Terpaksalah. Buatlah. Cuma mungkin ada satu layer lain. Layer mungkin perbincangan di antara top management. Macam mana kita nak adjust balik kan. Supaya masa kerja yang 8 jam, 12 jam atau berapa jam dia letakkan cukup. Dan kita dapat juga peti dengan solat. Solat ni pula jangan lama-lama. Kita buat yang wajib. Sebab kita tengah bekerja. Dan solat, kerja wajib. Ini orang tanya kita, Aisan, kerja wajib, sembahyang wajib, memang buat yang satu. Pelik tak kita? Betul. Nanti ada jawapan. Saya tu lah, mungkin Alif lagi pakar. Jadi saya buat analogi mudah pada kawan-kawan di kedai. Contoh Alisan kan, customer datang nak beli barang. Dalam masa yang sama azan dah azan. Dalam suasana yang lain, customer datang, kita lapar perut nak makan. Kita cakap customer, abang duduk kejap selagi belakang je ada benda sikit nak buat. Kita pandai selotok. Kita bagi punchline dan sebagainya. Dia okey je. Cuma dia mungkin ada masa nak tengok barang-barang dia tak kabrah lah, dia tak gelabah. Tapi bila sampai semayang, kita tak berani nak cakap persoalannya kenapa. Jadi benda baik kan, cakap lah kita nak semayang sekejap abang, ataupun kita bagi turn pada kawan kita. So benda tu saya nak bagi tahu pada mereka yang ada masalah ni, cuba cari jalan lah. Cuba jalan. Dan kalau kita di Malaysia ni tak sepatutnya berlaku macam tu lah. Betul kan, tak sepatutnya berlaku. Kita boleh nego lah. Sebab tu tadi semayang jangan tinggal. Kalau tu lah ruang lingkup ni ada curi dulu. Dalam masa semua cari jalan untuk buat proper semayang tu kan. Kita tak naklah tengok orang kita semayang dekat bawah tangga, dekat tepi tandas. Akan orang jadikan kan. Jadi benda sebenarnya kita yakin kalau dengan akhlak orang yang semayang, kita boleh nego dengan kita punya bos, kita punya top manager, dia boleh faham. Betul. Cuma contoh di Alisan dulu, kita sentiasa memberi pandangan kepada syarikat. Contoh bila kita nak tutup kedai kan hari Jumaat. Jadi kita tengok waktu tu tak sesuai kan. Bukan tak sesuai, sagalah staff kedai nak tutup kedai, nak lagi solat Jumaat. Dan kita dengan kawan cuba bincang balik, cuba atur balik kan. Jadi alhamdulillah boleh je. Maksudnya ada benda baik kalau kita bagi tahu dengan cara tak baik, tak jadi juga nanti. Betul. Ada benda yang baik kita bagi tahu dengan cara yang betul lah. Berdasarkan apalah undang-undang yang ada, apa panduan yang ada, insya-Allah boleh, insya-Allah. Okey. Macam tadi kan, apa Alif sebutkan, itu mostly banyak berkaitan dengan kebajikan pekerja itu sendiri. Maksudnya dia tertaluk kepada employee itu sendiri. Betul. Sama ada dia nak sediakan ke tidak. Betul tak? Kalau saya sebenarnya, kalau semua yang bos-bos ataupun founder-founder ataupun pengusaha bisnes, orang kata bos lah kan, kalau dia berusaha untuk jaga kebajikan pekerja dia, lagilah mudah urusan pekerja dia nak buat kerja kan. Kita kata kalau sediakan tempat solat tu, mudahlah, jimat masa, tak payah nak pergi keluar sampai keluar bangunan nak kena solat, jimat masa. So dia boleh masuk ke office punctual kan. Macam kedai-kedai kita dalam shopping mall lah. Cabarannya adalah dia kena naik tingkat kan, surau satu, kursi telekung 2 kan. Jadi kita bagi inisiatif lah. Betul. Kalau kita cakap dengan staff kita, kalau tak boleh ke sana, cuba cari dekat kita punya dalam kedai ruang. Solat, sebab solat ni mudah. Betul. Jangan disusah-susahkan. Cuma kita lah, kita nak proper kan. Cuma kalau ada ruang, bincang dengan tadi lah yang kita kata bos tu, insya-Allah. Kalau macam Alisan sendiri kan, apa lagi macam amalan yang orang kata mungkin nak yang boleh share lah, yang boleh macam founder-founder kat luar sana, pengusaha bisnes boleh, mungkin ada kita kata rutin ke, puasa berjemaah ke kan. Macam tadi kita tahu ada solat tu ada, tapi mungkin tak berjemaah, tapi ada kan hari Jumaat pula ada announcement untuk bagi sedekah. Apa lagi? Jadi apa saja kita buat dalam Alisan ni berdasarkan 6 perkara tadilah. Hadis Nabi dengan kata-kata Siti Mariam. Betul. Solat tadi macam tadilah. Ada gazette dalam kita punya handbook company. Yang seterusnya hari Jumaat pukul 9.30 pagi kita ada tazkirah Jumaat. Semua staff di pejabat kena masuk dalam surau dengan tazkirah lah. Okey, menarik. Dan kita member sekarang ni ambil bahagian untuk memberi tazkirah. Santai lah. Macam tu kita buka YouTube sikit, TikTok sikit kan. Jadi ada pengisian ilmu. Sebab tu ilmu ni penting kan nanti. Sebab tu dalam Alisan, sebagai contoh lain, amalan yang kita buat dalam Alisan ni, orang pergi Alisan bukan nak beli barang. Sebab staff kita di-train
dilatih produk knowledge. Jadi akak nak kasut apa, lari berapa kilo, 10 kilo ke 20 kilo, ni kasut dia. Kita cerita pada orang tu knowledge. And then dia decide lah. Dia nak beli, nak jual sangat. bukan nak jual sangat. Jadi banyak orang datang, dia tak beli pun hari tu. Dia pada fikir, oh betul lah benda teknologi menyelamatkan kaki lah, pinggang semua. Ilmu. Ada tadi kan, ilmu yang bermanfaat. Antara lain, saya dengan kawan dalam CSR, kita ada di seluruh negara. Saya daripada Pantai Timur, sahabat saya yang ada bersama daripada KL, ada daripada utara, ada Johor. Jadi kita sentiasa ada program, 2 program utama, kita panggil CSR Education, dari sekolah rendah tadi sampai ke universiti. Jadi mana-mana yang dengar ni, kalau nak jemput arisan, percuma datang sekolah. Siap dapat hadiah lagi. Masya Allah. Yang penting ada platform, kita nak share pada semua orang tentang tadi. Kita boleh detailkan lagi lah apa yang pelajar kena buat dan sebagainya. Dalam bersama, selain ada CSR Education tu, kita ada CSR Donation. Jadi Alhamdulillah, Tuhan bagi kesempatan pada kita. Masuk kampung, jumpa orang asnaf. Kita tengok dengan mata kepala. Apa yang cerita dengan Zati ni, bentuk dia dekat dengan hati saya dengan kawan dan CSR. Jadi kita tengok, ramai orang susah. Bila nampak orang susah, kita beritahu pada staf kita, bekerjalah sungguh-sungguh. Hebatnya orang yang jaga mak, orang yang semayang, orang yang sedekah, dia berjaya. Jadi kita nampaklah orang yang belajar, orang yang berada di kampung. Kita nampak kita boleh blend sekali lah. Dan kita boleh kongsi pada pelajar yang panggil supaya dia motivasi lebih meningkat, lebih lagi kan. Jadi itu antara benda yang kita konsisten buat. Kita mengelang sampai sekarang. InsyaAllah. Kalau mungkin dengar DJ radio pun nak di kampung ke, nak jumpa orang, boleh bawa sekali arisan. Tu kan. Boleh PM tepi. Ada PM dah cakap tengah. Itulah. Cakap live dari kan. So last but not least, sekali lagi saya nak beritahu pada semua orang, apa yang kita buat pada hari ini datang daripada 2 perkara tadi lah. Satu, hadis Nabi, bila mati anak Adam terputus segala amal kecuali 3 perkara. So hadis lain pun banyak tuan-tuan. Tuan-tuan nak ambil hadis lain pun tak apa, boleh. Untuk Alisa ambil 3 perkara ni. Sedekah jariah, ilmu bermanfaat, anak soleh yang mendoakan. Siti Mariam, mak Haji Ali. Mak kita pun ada kat rumah kan. Hari-hari dia nasihat kita. Kita tak perasan dia nasihat apa. Jadi ambil nasihat mak ayah kita, buat sungguh-sungguh. Untuk Alisan, mak Haji Ali pesan semayang jangan tinggal. Ibu bapa jangan tinggal. Betul. Sedekah. Itulah berkatnya. Dan kerja macam biasa. DJ datang kerja macam biasa. And then Itqan, Ihsan tadi kan. Servis betul. Jujur. Apa lagi ada accountability. Nurturing semua tu buat macam biasa. Jangan pusing. Jangan sakit otak. InsyaAllah rezeki Allah akan bagi. Allah Ta'ala maha hadir. Allah Ta'ala tak akan menzalimi orang yang betul. Orang yang berbuat baik kan. Dan saya minta maaf sebut. Saya yakin karyawan ataupun usahawan yang ada di luar sana, pastinya ada formula hidup masing-masing. Pasti ada. Dan mungkin mereka juga berjaya. Alhamdulillah. Untuk Alisan inilah yang kita buat. So hopefully yang dengar, boleh dapat experience. Ada 10 orang ke 10% ke yang ikut. Ada amal jariah kita di sana, insyaAllah. Masya Allah, itu dia. Saya tertarik lah sebenarnya bila Alif sebutkan tadi. Bila kita nak untung, semakin kita nak untung tu, semakin banyak amalan yang kita kena buat sebenarnya kan. Kalau kita buat banyak, Allah akan bagi banyak. Kita jaga ada satu pepatah Arab tu, bila kita jaga hak Allah, Allah akan jaga hak kita. Masya Allah. Itu dia alumni UAE kan. Dua-dua alumni UAE. Alhamdulillah. Jadi itu dia, saya rasa cukup perbincangan yang saya kira cukup memberi padat tapi memberi inspirasi buat anda semua di luar sana. Tak kira lah anda semua business owner ke, business founder ke, ataupun yang bekerja sendiri, bekerja makan gaji sekalipun, boleh dapat manfaat. Boleh guna formula yang dikongsikan oleh Alif sebentar tadi. Semakin banyak kita nak keuntungan, makin banyak amalan. Tapi yang pasti, yang penting, ibu apa tu lah kita tak boleh tinggalkan. Sedekah, solat tu yang utama kan. Memberi inspirasi sangat. Terima kasih kepada Alif sebab bersama-sama dengan kita untuk CNC. InsyaAllah kalau panjang umur kan, didoakan panjang umur, kita akan bersua lagi. Mungkin ada lagi perkongsian lain, ada lagi program-program lain. Dan kepada anda semua yang mendengarkan ni, mungkin cikgu-cikgu sekolah ataupun lecturer-lecturer universiti yang nak jemput Al-Ihsan sendiri datang ke sekolah,
boleh dijemputkan. Nanti kita PM tepi lah. Nombor beliau. Boleh pergi kat social media pun tak apa. Pergi kat social media Al-Ihsan sendiri kan. Sarah Al-Ihsan pun boleh. InsyaAllah itu dia orang kuat. Hal Ehwal Corporate Al-Ihsan, iaitu Alif Al-Ihsan. Bukan Alif 3, bukan Alif 1, tapi Alif Al-Ihsan. Itu dia. Terima kasih buat anda semua yang mendengarkan kami. Kita akan kembali untuk episod yang akan datang. Bye. Istimewa hanya buat para pendengar Radio IKIM. Kami bawakan rancangan podcast khas CNC yang akan bersiaran pada setiap hari Rabu jam 1 tengah hari. Ayo bersama kami mendengarkan celoteh para penyampai radio kegemaran anda hanya di CNC. Diskusi bulat merenung hikmah.